Syukran jazilah tuan-tuan dan puan kerana masih setia dengan Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk kita Guru Pertama, membincangkan peranan seorang wanita yang sungguh anggun dan hebat dalam peribadi setiap insan, iaitu ibu kita sendiri tuan-tuan. Pendidik kita yang mula-mula sekali, rumah kita adalah sekolah yang pertama sekali. Jadi kita teruskan layari Al-Kuliah pada petang ini. Jadi kita nak sambung lagi ni Ustazah tentang cerita tadilah, ya. Saya dipahamkan penonton-penonton tak lari, nak pergi ke toilet pun tahan. Nak apa cerita, kok tak sempat nak dengar cerita tentang manusia yang hebat dia. Silakan Ustazah. Terima kasih Ustaz. Jadi budak lelaki yang menjadi mangsa rompakan ini tadi, bila mana dirompak, dia mengatakan bahawasanya dia mempunyai 40 dinar, dan perompak ini pun ketawa dengan mengatakan janganlah tipu kami, dan perompak itu lari. Dan bila mana budak ini meneruskan perjalanan lagi, maka datanglah juga satu kumpulan perompak yang lain, dan perompak ini seperti mana yang asal bertanya kepada anak ini, apa yang kamu ada? Jadi budak ini mengatakan, saya ada 40 dinar. Perompak ini menggaru-garukan kepala, merasakan budak ini menipu, sebab tidak mungkin budak ini mempunyai 40 dinar. Jadi bila mana budak ini meneruskan perjalanan yang seterusnya, datang lagi sekumpulan perompak yang lain. Kalau kita sebutkan sekarang ini sebenarnya adalah highway robbery ataupun perompak di padang pasir. Jadi bila dia bertanya kepada budak ini, apa yang kamu ada? Budak ini sekali lagi mengatakan bahawasanya saya mempunyai 40 dinar. Dan perompak ini terpegun. Perompak ini katakan, ikut saya untuk bertemu dengan ketua saya. Jadi bila dia bawa kepada ketua penyamun, ketua penyamun mengatakan, kalau benar sekiranya kamu mempunyai 40 dinar, maka tunjuklah kepada aku. Budak ini pun menunjukkan 40 dinar, dan ketua penyamun ini merasa amat terkejut kerana tidak sangka budak ini mempunyai 40 dinar. Dan dia bertanya kepada budak ini, bagaimanakah ataupun apakah yang menyebabkan kamu bercakap benar? Budak ini mengatakan, kerana ibu saya berpesan bahawa dalam apa jua keadaan pun, di mana-mana pun, bila-bila pun, kamu mesti bercakap benar, kerana itu adalah janji kamu kepada aku dan juga kepada Allah yang Esa. Mendengar kata-kata budak ini, maka penyamun ini dan ketua penyamun ini juga mengatakan, aku mempunyai janji yang sangat banyak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tidak ada satu pun yang aku tunaikan. Dan kamu menunaikan janji yang kamu lakukan dengan ibumu, tentulah janji kamu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala lebih-lebih lagi kamu tunaikan. Dan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, penyamun dan kumpulan-kumpulannya pun menjadi hamba Allah yang taat, dan segala barang-barang rompakan diberikan kepada mangsa-mangsa rompakan, yang disedekahkan kepada fakir-fakir yang miskin. Dan budak itu sebenarnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wallahu a'lam. Hebat. Itulah didikan seorang ibu, akhirnya satu kumpulan perompak telah berjaya dijadikan orang yang saleh, tuan-tuan dan puan, hasil didikan seorang ibu pada anak yang bernama Syekh Abdul Qadir Jalani, dan akhirnya hasil didikan ibu, anak tersebut menjadi seorang wali Allah yang sungguh agung. Itulah Ustaz, ya. Kita bincangkan tentang guru pertama, ibu kita sebagai guru pertama. Dan memang tentulah tuan-tuan, matlamat seorang ibu nak lihat anaknya jadi anak yang soleh dan juga anak yang soleh. Sebab anak yang soleh ini adalah salah satu saham dia untuk dia selamat dalam kubur, selamat di alam barzah, dan selamat di akhirat nanti. Boleh Ustaz kupaskan tentang cerita dari silakan. Terima kasih Ustaz Fauzi. Wahai ibu-ibu sekalian, anak-anak adalah cahaya mata kita. Anak-anak adalah penghibur dan juga penyejuk mata kita. Inilah satu nikmat yang sangat bahagia yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada para ibu yang berada di dunia ini. Dan anak-anak harus sedar bahawasanya ibu tidak boleh ditukar ganti. Ibu kalau ditukar ganti jadi ibu tiri. Kalau isteri boleh ditukar ganti. Kalau ibu tak boleh ditukar ganti. Ibu dia akan jadi ibu tiri. Maka pastikan, wahai ibu-ibu pada hari ini, amanah kita semasa kita jadi ibu, semasa kita jadi guru yang pertama ini, anak-anak didik kita, kita pastikan mereka, kalau mereka sudah kita jaga mereka dengan baik, alhamdulillah. Kalau kita sudah sediakan tempat tinggal mereka, makan minum mereka dengan baik, ketika mereka bersama-sama dengan kita, alhamdulillah. Dan juga perkara-perkara yang lain. Tapi awas wahai ibu-ibu sekalian, jangan sampai ibu-ibu kelu lidahnya untuk mengajarkan anak-anaknya dengan kalimah Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa aku, sama ada dosa itu dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Dan dalam masa yang sama, ya Allah, kasihanilah kepada kedua ibu ayah aku yang mendidik aku daripada kecil, yang membesarkan aku daripada kecil sampai menjadi seorang manusia yang sempurna. Sebab itu, para ibu sekalian, tolong pegang anak-anak kita
tolong minta anak-anak kita, paksa mereka, ajarkan mereka sebagaimana kata Ustazah Nik Salida itu tadi, iaitu ajarkan mereka baca Al-Quran. Jangan sampai mereka tidak tahu segala ilmu tentang sains di dalam Al-Quran. Ibu-ibu sekalian, kita tidak mahu di hari kematian kita nanti ibu dan ayah hanya melihat anak-anaknya pandai menangis ataupun sedih sahaja. Bukan ini yang ibu ataupun ayah kita minta daripada kita. Kita banyak kerja pada hari tersebut. Pada hari kematian kita tidak mahu ada anak-anak kita menangis. Mungkin menangis mereka itu menangis kerana bohong saja. Menangis mereka menangis tipu. Mungkin kerana berebut ke harta pusaka. Mungkin kerana mereka menangis kerana tak ada lagi orang yang nak menjaga makan minum mereka. Tapi kita tidak mahu anak-anak yang pada ketika hari kematian ibu dan ayahnya, bila lagi kamu hendak tunjukkan suatu perkhidmatan yang terakhir daripada diri kamu sebagai seorang anak. Takkanlah kita dalam soal nak membaca Yasin, nak panggil orang masjid, nak panggil orang surau. Bila lagi kita nak memulakan diri kita? Takkan kita nak nyuruhkan orang buat tahlil arwah pun suruh orang lain juga. Di mana peranan kita pada waktu dan ketika itu? Di mana kita? Kita basuh pinggan ke? Kita melayan tetamu ke? Kita sedang angkat hidang ke? Ini suatu kelakuan yang tidak sepatutnya ada pada seorang anak-anak yang dia kena ingat bahawasanya suatu hari nanti kalau dia tak menjaga ibu ayahnya dengan baik, orang putih kata apa, perkara ni ada vicious causes. Dia akan ada timbal balik. Hari ini kalau kamu jaga ibu ayah kamu dengan baik, insya-Allah anak-anak kamu nanti akan jaga kamu dengan baik. Jaga tak semestinya bagi 100, bagi 200. Dia rasa dia bagi 100, 200 tu dah cukup hebat dalam hidup dia. Bukan itu yang ibu ayah kita minta. Tapi sebaliknya, apabila ibu ayah berada di alam kubur kelak, sekurang-kurangnya kita pandai membaca Al-Quran. Kerana di dalam Al-Quran itu ada doa. Di dalam Al-Quran itu ada membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran itu ada tasbih dan juga zikrullah yang baik-baik. Maka pastikan wahai anak-anak yang berada di sekeliling kita pada hari ini, yang menyaksikan Al-Kuliah, pastikan bahawa ibu dan ayah kita, bahawa orang yang melahirkan kita dan kasih sayang yang mereka curahkan, yang mereka korbankan kepada kita, tak boleh kita hendak membalasnya. Tetapi niat untuk membalas budi baik ibu dan ayah wajib kita sematkan di dalam hati sanubari kita, walaupun tidak akan menyamai dan mencapai tahap kesempurnaan seorang ibu dan pengorbanan seorang ayah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz Fauzi. Terima kasih Ustaz Amir, tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai seorang ibu dan seorang ayah, sentiasalah lidah kita basah dengan satu doa yang diajarkan dalam Al-Quran. Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhan, kurniakanlah kepada aku, anugerahlah kepada aku anak-anak yang saleh, seorang lelaki maupun perempuan, ya. Rabbi habli minas salihin. Apapun tuan-tuan, jangan ke mana-mana sehingga tamat Al-Kuliah. Tunggu dulu ya. Kita jumpa lagi selepas ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan kerana masih tunggu Al-Kuliah sampai habis, insya-Allah tuan-tuan. Dan kita bercakap tentang guru pertama, iaitu ibu kita sendiri tuan-tuan dan puan. Dan saya balik dari Ustazah pula. Kita lihat, kita bercakap tentang ibu ya sejak tadi sampai sekarang. Bagaimana pula dengan peranan seorang suami ataupun ayah? Kadang-kadang ayah ni dia sibuk, dia cari rezeki. Pagi-pagi keluar cari rezeki sampai ke malam kadang-kadang, ya. Kemudian dia balik ke rumah, dia goyang kaki, baca surat khabar, baca majalah dan sebagainya. Anak-anak datang tanya, matematik bah macam mana? Tanya mak. Sains bah? Tanya mak. Fiqh? Tanya mak juga, ya. Semua tanya mak. Jadi bulat-bulat urusan belajar didik anak-anak kepada maknya. Apa pandangan Ustazah dalam Islam? Silakan. Terima kasih Ustaz. Ini nampak gayanya ayah kena duduk rumah jaga anak, buat kerja rumah, dan emak pula keluar mencari rezeki dan mempunyai profession yang baik. Tapi sebenarnya itu tidak salah. Pada saya, dalam keadaan hari ini dan keperluan hari ini, ibu bapa kedua-duanya sebenarnya boleh bekerja, dan tanggungjawab di rumah pula adalah kedua-duanya sama. Jadi ayah tidak boleh menganggap bahawasanya tanggungjawab di rumah adalah terpundak kepada ibu ataupun isteri semata-mata, kerana isteri hari ini ramai isteri yang bekerja. Kalau sekiranya isteri bekerja dan balik rumah untuk melakukan semua kerja rumah dengan anaknya, dengan kerja rumahnya, dengan kerja pejabatnya dan bermacam-macam lagi, dan ayahnya tadi dengan menggunakan nama ayah dan menggunakan nama suami, maka dia balik kerja, dia balik rumah, dia tidak mahu melakukan kerja-kerja rumah, tidak mahu membantu dan sebagainya, maka dia tidak akan tergoda
tergolong di dalam golongan lelaki yang akan mendapat pahala yang berganda di akhirat nanti. Hadis Rasulullah mengatakan bahawasanya sekiranya lelaki ini ingin mendapatkan pahala yang berganda, maka ia inginlah membantu, kerana wanita adalah golongan yang tidak boleh melakukan semua urusannya sendiri. Ustaz. Terima kasih Ustazah. Ya, satu lagi Ustaz. Kadang-kadang bukan setakat bapa saja, ibu bekerja juga kadang-kadang. Bapa pun ada kerja, ibu pun kerja, dua-dua keluar kerja Ustaz. Dan anak diserahkan bulat-bulat kepada bibiknya. Bukan setakat matematik, kadang-kadang percakapan pun dah lari dah. Dia panggil anaknya, Aiman, mai sekejap. Ya bu mau apa? Dia tanya kan. Sampai bahasa dah bertukar dah. Apa pandangan Ustaz, silakan. Masih Ustaz Fauzi, ini memang satu masalah yang sangat besar dalam dunia wanita yang berkejaya pada masa kini. Iaitu ibunya keluar ketika mana anaknya sedang pejam mata. Ditinggalkan kepada babysitter. Baliknya disambut anaknya pun pejam mata. Selama 7 tahun, ibu pernah tengok pun muka maknya bagaimana. Yang dia kenal hanyalah penjaga dan pengasuhnya daripada sejak awal, daripada sejak kecil. Maka bagi wanita yang berkejaya, walau sesibuk mana sekalipun dia wajib kena meletakkan masa. Dia kena pandai-pandai sendiri, kerana masa bukan mengawal dia. Dia yang mengawal masa tersebut. Maka wanita-wanita yang berkejaya yang berada di hadapan Al-Kuliah kita pada hari ini, yang pertama sekali, setiap wanita yang berkejaya yang ada niat dan azam, yang tekad untuk menjadi seorang wanita salihah, insya-Allah sudah ada niat, sudah ada azam, Allah Subhanahu Wa Taala akan sertai niat baiknya itu. Yang keduanya, peranan ketika mana dalam dia masih mengandung lagi, dia sekali-kali menjaga dengan sebaik-baiknya anak-anak dia masa dalam kandungan, bagaimana cara dia bercakap, cara dia melayan suami, itulah nanti yang akan diikuti oleh anak-anaknya. Yang ketiganya, dia kena jaga adab dia sebagai seorang wanita yang berkejaya, bagaimana apabila dia keluar ke tengah gelanggang masyarakat, tentang tutur katanya, tentang tingkah laku, pakaian dia, tak mau pakaiannya mengalahkan mami jarum. Ini tak mau. Yang keempatnya, seorang wanita berkejaya wajib mencari guru yang hebat, iaitu suami dia sendirilah. Wajib memerhatikan gerak tingkah laku seorang isteri, memastikan dia untuk mendapatkan anak yang soleh pada suatu hari nanti. Dan yang terakhir sekali, para ibu wajiblah menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendoakan kebaikan. Tidak semestinya di dalam bahasa Arab, rentihan dalam bahasa sekalipun Allah Subhanahu Wa Taala akan memahami kata-kata tersebut, kerana Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Rabbul Alamin, dia mencipta dan menjadikan kita. Masalah yang dia bagi, dia minta kita fikir, kemudian dialah yang akan menyelesaikannya. Jadi insya-Allah sekadar ini sahaja dahulu. Terima kasih Ustaz. Ustazah, saya teringat satu hadis. Perawi saya tak tahu, sebab hadisnya hadis Melayu. Dia kata apa? Tangan yang menghayun buayan itulah yang mampu menggoncang dunia. Sudah pasti mak kita yang menghayun buayan, bukan bibik kot. Silakan Ustaz simpulkan. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya ini adalah pepatah Arab. Dan sama ada menggoncang atau menggoyang, saya ingat maknanya tetap sama. Ini menunjukkan bahawa peranan ibu sangatlah besar dalam melahirkan generasi yang baru, yang kita dapat pastikan jati dirinya adalah jati diri Muslim yang begitu tinggi peribadinya, sehingga boleh digelar sebagai qudwah hasanah. Di dalam kandungan, apa yang dilakukan oleh ibu akan mencipta tingkah laku anak-anak. Dan dalam masa pembesaran daripada usianya 6 bulan yang pertama sehingga 6 bulan yang kedua, dan selepas umur setahun dan ke atas, suasana, budaya, cara, agama dan moral, sekiranya kita pandu dengan cara yang diterajui, dengan cara yang betul, maka panca indera anak-anak ini sebenarnya amat tangkas sekali menangkap segala perilaku ibu dan ayah dalam masa tersebut. Seorang lelaki telah mengunjungi Rasulullah dan mengatakan bahawasanya, wahai Rasulullah, aku ingin berperang tetapi aku tidak berupaya. Maka Rasulullah bertanya, adakah kamu masih mempunyai salah seorang daripada orang tuamu? Maka lelaki ini mengatakan, ada ya Rasulullah, ibuku. Maka Rasulullah mengatakan, kembalilah kepada ibumu, baliklah kepada dia, kerana sekiranya kamu mengikut ibumu, maka kamu seolah-olah seperti mengerjakan haji, seperti kamu mengerjakan umrah, dan seperti kamu berperang kepada jalan Allah. Di dalam riwayat Talhah As-Salimi juga mengatakan bahawasanya seorang lelaki menghampiri Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah, aku ingin pergi berperang. Tetapi Rasulullah bertanya kembali kepada lelaki tersebut, adakah kamu masih mempunyai ibu? Lelaki itu mengatakan, ya, saya masih mempunyai ibu. Jadi Rasulullah katakan, kamu turutilah kakinya, nescaya kamu akan sampai ke syurga.
Kalau boleh saya mewakili semua anak-anak di seluruh dunia, saya ingin katakan kepada ibu, terima kasih ibu untuk semuanya. Saat gembira, duka, lara, sakit, sihat, berjalan, rebah dan bangun semula, ibu sentiasa ada bersama. Bukan di belakang atau di hadapan, tetapi memimpin di sisi. Ibu tahu saat bila boleh dilepas berdiri, berdikari, tetapi di hati kita sentiasa ingat, sekiranya kita lelah berlari atau terbang tinggi dan mahu dilindungi dan dikasihi, maka kita sampai bila-bila boleh kembali kepada ibu. Wallahu alam. Ya, terima kasih. Itulah ibu, itulah emak, itulah bonda, itulah mama, itulah mami. Peranan anda tidak terbatas sepanjang zaman, insya-Allah. Boleh bagi kesimpulan Ustaz tentang kehebatan seorang ibu kita bincang ni? InsyaAllah. Terima kasih Ustaz Fauzi. Sebagai kesimpulan kepada guru pertama, merangkap sebagai ibu kita di rumah, apa yang dapat kita simpulkan? Mudah-mudahan dengan Al-Kuliah pada petang ini akan beri satu simpulan daripada diri saya, iaitu di mana ibu yang hebat ini, ibu yang menjaga solatnya, iaitu orang yang menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang hebat ialah ibu yang menjaga kepribadian dan kehormatannya, iaitu ibu yang menjaga segala tingkah lakunya di tengah masyarakat kita pada hari ini. Ibu yang hebat ialah ibu yang pada tiba bulan Ramadan dia akan berpuasa dengan bersungguh-sungguh. Ini ibu yang berdisiplin. Dan ibu yang hebat iaitu ibu yang dinilai apabila dia menjaga taat setianya kepada suami yang ia miliki. Ini menunjukkan bahawasanya ibu ini bukan sekadar dia menunjukkan sikap dan tingkah lakunya terhadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi kepada suaminya sendiri dia boleh beri apa sahaja kemahuan dan kehendak dirinya. Itulah menunjukkan dia sebagai seorang ibu yang sangat hebat. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita sampaikan tadi menjadi renungan buat ibu-ibu di luar sana. Ustazah, barangkali Ustazah ada sedikit kesimpulan Ustazah nak bagi seminit. Kalau boleh saya ingin katakan bahawa sesiapa yang masih mempunyai ibu atau ayah, inilah masanya. Kita tidak perlu menunggu harinya Ustaz, kerana hari tidak akan menjanjikan apa-apa pun kelebihan kepada kita. Tetapi kita sentiasa harus menghargai, kerana banyak pengajaran, banyak keistimewaan dan banyak ganjaran yang akan kita perolehi sebagai anak. Dan ingin juga saya katakan, sekiranya kita menganggap ibu itu sebagai guru, maka kita anggap juga guru sebagai ibu. Kerana di mana-mana pun kita dalam melalui proses pembelajaran, sesiapa pun yang mengajar, dia adalah guru. Terima kasih Ustazah. Hebat tuan-tuan. Malangnya saya tidak ada ibu, tidak ada bapa. Dua-dua sudah meninggal dunia. Anak yatim piatu tuan-tuan. Apapun itulah kasih ibu. Kasih ibu beribu-ribu tuan-tuan. Kasih anak belum tentu barangkali macam abu. Apapun kita ucapkan terima kasih kepada panelis-panelis kita pada petang ini, Ustaz Amir dan juga Ustazah Salida, dan juga Tuan Terang Perempuan pada petang ini yang berkongsi permasalahan guru pertama kita, ibu, dalam Al-Kuliah pada petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Serangkap pantun daripada saya, buah cempedak jatuh di halaman, ambil sebiji masuk dalam raga. Didikan ibu sepanjang zaman, kasih ibu membawa ke syurga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.